Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya seperti biasalah di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu-tetamu yang akan kita hubungi seorang melalui kemudahan Zoom, dan insyaAllah kita akan ada seorang lagi tetamu yang akan menemani saya di studio ruang bicara ini. Balah topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara ini ialah Parlimen ke-15 menjunjung titah diraja. Ini cukup penting sebenarnya kerana seperti apa yang kita sudah maklum, mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 sudah pun bermula hari ini dan ianya akan berlangsung sehingga 30 hari bulan Mac nanti. Dan tumpuan kita tentunya lah kepada apa yang disebut sebagai perbahasan titah diraja dan juga pembentangan semula rang undang-undang pembekalan 2023. Dan tetamu yang akan kita hubungi sebentar lagi ialah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Fadhi Yusof yang merupakan pensyarah Pusat Polisi Perdana di Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Prof? Alhamdulillah sihat. Tuan Haji macam mana? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, Prof, saya juga nak ingatkan kepada penonton-penonton kita yang mungkin juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Dan seperti biasalah Prof ya, kita menjadikan dua talian kepada mereka, iaitu 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Dan macam saya katakan tadi Prof, tumpuan kita tentulah kepada perbahasan titah diraja dan juga pembentangan semula rang undang-undang pembekalan 2023 dalam mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 yang bermula hari ini. Tetapi sesuatu yang menarik jugalah. Ini barangkali satu lagi cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagaimana Prof melihat bahawa mungkin juga mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ini juga yang ke-15 ini juga mungkin akan mencetuskan sesuatu yang cukup menarik dan positif sebenarnya kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Pandangan peribadi Prof sendiri. Ya Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji dan rakan-rakan penonton semua. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah SWT tadi selesai istiadat pembukaan Parlimen bagi penggal ke-15, majlis ke-15 sebenarnya, iaitu untuk tahun 2023, yang mana kita dapat saksikan upacara yang gilang gemilang dilaksanakan dan dihadiri oleh ahli-ahli Parlimen sama ada dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara dan juga tetamu-tetamu daripada dalam dan luar negara. Saya kira itu satu majlis yang gilang gemilang, yang sangat bermakna, yang menggambarkan proses demokrasi kita berjalan dengan sihat, dan juga kita bayangkan satu majlis yang penting yang di dalam tu dianggoti oleh anggota daripada parti kerajaan dan juga parti pembangkang yang dapat duduk bersama-sama demi untuk kepentingan rakyat. Saya rasa itu perkara yang sangat penting yang juga ditekankan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebentar tadi di dalam ucapan pada pagi tadi. Dan Tuan Haji, kalau kita saksikan pada kali ini dan tahun ini persidangan Parlimen, kita boleh katakan penggal kedua ini penggal yang melibatkan persidangan yang agak panjang kerana melibatkan tiga majlis, iaitu kali ini pada bulan Februari, yang kebiasaannya tahun-tahun sebelum ini dilaksanakan dalam tempoh 4 atau 5 minggu sahaja, tetapi kali ini dilaksanakan selama 7 minggu. Kenapa? Kerana kali ini kita perlu diadakan pembentangan belanjawan untuk tahun ini, tahun 2023, kerana belanjawan yang lepas sempat dibentangkan tetapi tidak sempat diluluskan. Dan seperti biasa pada bulan Jun diadakan sidang yang mengambil masa lebih kurang 3 minggu, dan di hujung kita ada belanjawan sekali lagi untuk tahun 2024 yang sebenarnya bermula pada 9 Oktober. Saya kira ini
melibatkan tahun ini banyak bersidang ahli-ahli parlimen, perlu menggunakan masa dia dengan cukup bijak. Baru saja dilantik sebagai ahli parlimen, mempunyai tuntutan dan juga janji kepada rakyat setempat, tetapi dalam masa yang sama mempunyai tanggungjawab untuk menghadiri sidang-sidang yang diadakan ini, yang merupakan sebahagian daripada tanggungjawab penting sebenarnya, Tuan Haji. Kalau kita saksikan, kadang-kadang di dalam negara kita ini, kita membayangkan tugas wakil rakyat itu berkhidmat kepada rakyat semata-mata. Betul, kita tak nafikan soal kebajikan rakyat itu penting, janji-janji yang ditaburkan, yang diberikan sewaktu pilihan raya perlu ditunaikan. Tetapi kita jangan lupa kedudukan wakil-wakil rakyat ini juga adalah sebagai lawmakers ataupun pembuat undang-undang ataupun anggota badan legislatif yang mempunyai tanggungjawab kepada negara untuk melaksanakan peranan parlimen itu sendiri. Umpamanya adalah untuk meluluskan undang-undang, untuk melaksanakan peranan semak dan imbang dan macam-macam lagi. Dan kali ini medan parlimen ini sebenarnya medan yang sangat penting, bukan sahaja untuk menyatakan pandangan-pandangan, tetapi sebenarnya sebagai medan untuk mengeratkan hubungan kerjasama di antara dua pihak yang berbeza di dalam negara kita, khususnya pihak kerajaan dan pembangkang, supaya masing-masing dapat bertemu muka dan kita mengharapkan pertemuan-pertemuan perbincangan itu dapat melahirkan hubungan yang lebih baik, masing-masing dapat berperanan, sama ada kerajaan dan juga pembangkang. Dan kita dapat saksikan di dalam titah yang disampaikan oleh Seri Paduka Baginda Datuk Agong tadi, mengharapkan kerajaan melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dan pembangkang melaksanakan tanggungjawab untuk memberikan kritikan yang membina demi kebaikan rakyat dan juga negara. Saya kira itu satu mesej yang sangat-sangat penting yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak di dalam negara kita, Tuan Haji. Okey, baik. Menarik apa yang disebut oleh Profesor Madya, Dr. Muhammad Fadli Yusof. Dan kita juga gembira sebenarnya, Prof, tetamu yang kita tunggu sudah pun tiba. Jadi sudah pun ada bersama saya seorang lagi tetamu yang juga akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia, Encik Farhan Rawi, yang merupakan pegawai pembangunan perniagaan, penyelidik dan advokasi di Institut Kajian dan Pembangunan Polisi ataupun IRDP. Jadi Tuan Farhan, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Soalan lambat datang. Lambat sikit apa? Traffic jam ke? Traffic jam. Biasalah tu Farhan sebenarnya. Okey, banyak perkara yang akan kita sentuh. Tadi pun saya telah lontarkan persoalan yang menarik kepada Dr. Muhammad. Saya juga nak dapat pandangan Farhan. Ini sesuatu yang mungkin belum pernah dilakukan sebelum ini oleh mana-mana pemimpin sebelum parlimen ataupun penggal persidangan parlimen itu bermula. Saya tertarik hati bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dengan ahli-ahli parlimen di Seri Perdana, dan mungkin di situlah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mungkin memberi taklimat, memberi membangkitkan perkara-perkara yang mungkin cukup penting sebenarnya bila kita bercakap tentang peranan yang harus dimainkan oleh ahli-ahli parlimen itu. Jadi apakah Farhan merasakan bahawa ini satu langkah yang cukup positif sebenarnya dalam usaha untuk melihat bahawa persidangan parlimen yang ke-15 yang bermula hari ini hingga 30 Mac ini akan berjalan dengan licin dan teratur? Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Okey, pertama berkenaan dengan apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat, sebenarnya adalah satu usaha yang murni, yang sesuai dengan hasrat kerajaan untuk mencapai sebuah kerajaan yang menyuburkan perpaduan dalam negara kita. Betul. Dan sudah tentu sebelum kita nak menyuburkan perpaduan tu, sebenarnya kita bermula dengan siapa di Dewan Rakyat tu. Kita bermula dengan semua ahli parlimen di Dewan Rakyat, dan itu langkah yang saya rasa sangatlah bijaksana, iaitu sebelum wakil-wakil rakyat kita ni berbahas dan juga berdebat dengan soal-soal kebajikan rakyat, mereka harus diberikan satu satu permulaan ataupun satu semangat yang sama untuk mencapai kesefahaman dan juga usaha dalam
mencapai segala aspirasi kerajaan ataupun rakyat kita yang mahu daripada sesi parlimen kita kali ini. Maknanya rakyat juga sebenarnya mahu lihat ahli parlimen kita kali ini mereka berdebat bukanlah berdebat dengan kosong, dan juga mereka sebenarnya dapat menjadi wira kepada rakyat kita dalam isu-isu yang berbangkit, terutamanya dengan kebelakangan ini berlaku pelbagai isu politik dan sebagainya. Dan ini adalah satu permulaan yang sangat penting, momentum yang sangat penting, dan saya rasa Perdana Menteri buat itu adalah sebenarnya satu langkah yang bijak untuk mendapatkan kesefahaman antara ahli parlimen. Okey, baik. Kembali semula kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Fadi. Ini pun satu perkara yang cukup penting. Tadi pun Prof ada menyentuh sepintas lalu tentang perkara ini. Banyak isu-isu sebenarnya yang telah pun dibangkitkan ataupun disentuh dalam titah diraja ketika istiadat pembukaan parlimen ini berlangsung. Antara isu-isu yang Prof lihat cukup penting, cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan negara ketika ini. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Prof. Ya, kalau kita dapat ikuti titah ucapan Seri Paduka Baginda Datuk Agong tadi, kita lihat kandungannya memang padat dan juga padu, mengandungi pelbagai aspek, dari soal integriti, soal sains dan teknologi, soal kemiskinan, soal ekonomi, pembangunan rakyat dan sebagainya. Dan saya kira ucapan itu menyeluruh. Dan saya tertarik sebenarnya di bahagian akhir ucapan Seri Paduka Baginda menyebut tentang harapan agar kerajaan yang ada ini dapat terus bertahan sehingga akhir penggal, sekurang-kurangnya atau sekurang-kurangnya sebelum Baginda menamatkan tugas ataupun tanggungjawabnya sebagai Yang Datuk Agung dan kembali semula ke Pahang. Saya kira itu satu harapan berdasarkan pengalaman Baginda yang berdepan dengan perubahan politik yang sangat keras, dan Baginda juga melebut bahawa menjadi satu sejarah seorang Yang Datuk Agung menjadi penaung kepada 4 orang Perdana Menteri, dan ini memang merupakan satu yang luar biasa. Dan kita tahu realiti sekarang politik negara kita ini berdepan dalam satu proses peralihan daripada sistem politik yang didominasi oleh satu parti lebih kurang 60 tahun. Bermula dari 2018 kita dapat pastikan perubahan politik yang sangat ketara apabila Pakatan Harapan mula menerajui negara pada tahun 2008. Kemudiannya berlaku pergolakan politik yang menyebabkan tukar ganti Perdana Menteri sehingga yang ada sekarang. Dan apabila kita berdepan dengan pilihan raya yang lepas 2022, kita dapat menyaksikan satu lagi sejarah apabila negara kita berdepan dalam situasi hang parlimen atau parlimen tergantung, yang menyebabkan Seri Paduka Baginda terpaksa membuat satu keputusan yang begitu berani di dalam penubuhan kerajaan, kerana Baginda perlu buat perkiraan berdasarkan kepada kuasa yang ada di bawah perlembagaan, di bawah perkara 40 dan juga perkara 43, yang memberikan kuasa budi bicara kepada Baginda untuk bertindak berdasarkan kepada pendapat dan juga pandangan atau hemat Baginda di dalam menentukan siapa yang selayaknya menjadi Perdana Menteri. Dan kalau kita dapat saksikan, walaupun dalam tempoh yang demikian polemik politik berlaku dan juga pelbagai konflik berlaku, tetapi kita dapat saksikan bahawa Baginda dapat melaksanakan tanggungjawab dengan tenang, teliti dan juga berjaya mengharungi segala cabaran itu dengan baik, dan negara kita terus dapat berada dalam keadaan stabil, alhamdulillah. Dan juga saya tertarik Tuan Haji, ucapan Baginda yang menekankan soal integriti. Saya kira itu satu komitmen yang sangat penting, nasihat yang sangat penting yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan yang ada sekarang, supaya elemen-elemen ini tidak dikesampingkan dan menjadi keutamaan di dalam gerak kerja kerajaan yang ada. Baik, saya juga nak dapat pandangan Farhan berkaitan dengan isu yang sama sebenarnya, Farhan. Banyak isu-isu penting yang sebut atau dibangkitkan oleh Juli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong dalam titah diraja perasmian persidangan parlimen kali ini. Tetapi yang
pentingnya, apakah secara peribadi Farhan merasakan bahawa apa yang disebut, apa yang dibangkitkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong itu, apakah seharusnya menjadi satu sumber kekuatan, sumber inspirasi sebenarnya, bukan saja kepada kepimpinan secara keseluruhannya, tetapi juga kepada ahli-ahli parlimen. Jangan menganggap apa yang disebut oleh Yang di-Pertuan Agong itu sebagai satu tekanan misalnya. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat hari ini banyak sebenarnya input ataupun maklumat ataupun satu dasar-dasar yang telah pun diucapkan oleh yang Seri Paduka Baginda. Dan hari ini sebenarnya itu satu ucapan dasar yang seharusnya menjadi satu rujukan untuk ahli parlimen kita pada Dewan Rakyat nanti untuk sebenarnya melihat apakah sebenarnya kepentingan dan juga tujuan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan kita pada tahun ini. Dan saya rasa itu adalah satu perkara yang perlu dilihat oleh semua ahli parlimen dengan secara yang positif, dan sekiranya mereka mahu membahas tentang titah diraja tersebut, mereka harus membahas dengan secara yang berhikmah dan lebih mendalam. Dan mereka harus lihat bahawa ucapan itu sebenarnya menjadi satu permulaan untuk ahli parlimen semua ini untuk melihat apa sebenarnya penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam titah diraja tersebut bagi memastikan segala aspek kebajikan dan juga soal rakyat dapat dibela. Dan saya rasa dengan segala input dan juga penyampaian yang dibuat dalam titah tersebut sebenarnya telah memberi satu permulaan yang baik untuk ahli parlimen kita bermula berbahas esok hari dan juga selama 5 hari lah dalam sesi persidangan ini. Dan saya rasa itu adalah sebenarnya satu mesej yang sangat baik yang diberikan oleh Baginda sendiri. Sebelum saya dapatkan pandangan daripada Profesor Madya Dr. Muhammad Fatty, saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Farhan jugalah dalam isu yang sedang kita bincangkan ini. Ada juga ialah bila Farhan menyebut tentang mereka haruslah ahli-ahli parlimen haruslah membahaskan di dalam parlimen ini secara terkawal, secara berhemah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa apa yang perlu dilakukan sekarang ini adalah satu bentuk reformasi parlimen juga sebenarnya harus difikirkan secara serius. Jadi apakah Farhan merasakan bahawa mungkin masanya sudah sampai di mana satu bentuk reformasi parlimen perlu diketengahkan dengan segera supaya ahli-ahli parlimen berada dalam keadaan yang mungkin lebih terkawal, lebih selesa dan sebagainya? Okey, pertama bila berkaitan dengan reformasi parlimen itu, sebenarnya seperti mana kita tahu sebelumnya ada ura-ura untuk mewujudkan semula Akta Perkhidmatan Parlimen kan. Jadi itu sebenarnya satu tindakan yang baik sebenarnya untuk kita memastikan supaya parlimen kita ini bebas daripada kuasa eksekutif dan sebenarnya dapat menjadi satu kuasa yang satu badan yang bebas yang akan dapat menjamin kebajikan dan juga segala aspek rakyat. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat sekarang ni pun seperti mana yang kita tahu yang diperkenalkan baru ini adalah sesi PMQT, right, which is Parliamentary Question. Sebenarnya itu adalah satu inisiatif yang baik sebenarnya untuk pertama adalah sebagai satu ruang dan juga peluang untuk Perdana Menteri dan juga ahli-ahli Dewan Rakyat serta rakyat semuanya melihat macam mana Perdana Menteri kita ini dan juga kredibiliti beliau dalam menjawab segala perbahasan yang diberikan ataupun dilontarkan oleh ahli Dewan Rakyat. Dan sebenarnya itu satu momentum yang baik sebelum kita ke arah lebih reformasi yang lebih besar dan sebagainya. Saya juga nak dapat pandangan yang sama daripada Dr. Muhammad Fatty. Ini Prof, daripada apa yang disebut oleh Farhan, ini juga bagi saya sesuatu yang menarik sebenarnya, iaitu tentang soal jawab Perdana Menteri ataupun PMQ yang akan diadakan pada setiap hari Selasa itu sendiri. Jadi apakah Prof merasakan bahawa ini juga satu lagi langkah yang positif sebenarnya kepada apa yang kita sebut sebagai reformasi parlimen, dan ianya mungkin akan memberikan satu ruang dan juga peluang dan juga mungkin juga akan meningkatkan kredibiliti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Seri Anwar Ibrahim sendiri untuk menjawab segala persoalan yang dibangkitkan. Prof.
Ya, Tuan Haji. Sesi PMQ atau sesi soal jawab khusus dengan Perdana Menteri di dalam Parlimen merupakan satu amalan yang sangat baik untuk meningkatkan accountability kerajaan yang ada. Kerana apabila sesi itu dilaksanakan, ahli-ahli Parlimen diberi peluang untuk bertanya kepada Perdana Menteri secara langsung dan Perdana Menteri akan menjawabnya, dan mungkin ada soalan-soalan tambahan jika sekiranya ada perkara-perkara yang masih lagi belum berpuas hati. Walaupun sebenarnya soal jawab di Parlimen telah berlangsung melalui sesi soal jawab kebiasaan dibuat sebelah pagi yang merupakan juga portfolio yang dipegang oleh Perdana Menteri seperti Menteri Kewangan dan sebagainya. Bahkan juga ada beberapa persoalan yang mungkin perlu dijawab sendiri oleh Perdana Menteri sebelum ini, tetapi sesi yang dikatakan sebagai PMQ ini adalah satu sesi khusus yang kebiasaannya di beberapa negara lain dilaksanakan pada waktu petang dalam tempoh yang lama, yang khusus kepada Perdana Menteri dan di dalam hal ini saya percaya kalau dilaksanakan akan memberi kesan yang positif dari sudut accountability Parlimen itu sendiri, proses kerajaan itu sendiri, dan juga dari sudut kepercayaan yang diberikan kepada Perdana Menteri. Dan di dalam sistem politik demokrasi ini, Tuan Haji, jika sekiranya seseorang ahli politik itu terpaksa menjawab di hadapan masyarakat atau pemimpin-pemimpin lain, maka ia meningkatkan kepekaan dan keprihatinan dia terhadap apa yang dipikulnya. Saya rasa itu satu proses reformasi Parlimen yang penting. Tetapi saya melihat reformasi Parlimen ini perlu ditinjau dari perspektif yang lebih luas. Terutamanya kalau kita saksikan yang lepas sudah ada beberapa langkah yang penting untuk reformasi Parlimen, termasuklah mewujudkan beberapa jawatankuasa pilihan khas Dewan Rakyat yang saya kira itu satu langkah yang sangat penting kerana Parlimen ini merupakan medan yang luas untuk memberi peluang bukan sahaja kepada parti kerajaan tetapi yang penting kepada parti pembangkang untuk memberikan, untuk terlibat di dalam peranan meningkatkan ketelusan di dalam pentadbiran negara. Saya rasa itu perkara yang sangat penting. Sebab itulah langkah umpamanya memilih pengurusi jawatankuasa kira-kira yang dari kalangan pembangkang dan juga beberapa jawatankuasa pilihan khas yang dipengurusi oleh pembangkang dan juga keanggotaan yang lebih seimbang merupakan satu langkah-langkah penting supaya negara kita ini akan terus stabil dari sudut politik. Kerana apabila kita memberi peranan kepada pembangkang, mereka akan lebih prihatin untuk melaksanakan tanggungjawab mereka untuk kepentingan rakyat dan sekaligus dia dapat mengendurkan ketegangan di antara kerajaan dan pembangkang. Saya perhatikan ini langkah yang perlu diambil untuk kita merealisasikan konsep perpaduan di antara parti-parti politik di dalam negara kita. Kita tidak mampu untuk menyatukan parti-parti politik. Dan kerana kita tahu kewujudan parti politik itu sendiri adalah untuk bersaing di dalam medan politik. Bahkan apabila kita berdepan dengan PRN, pilihan raya negeri yang bila-bila masa akan berlaku ini, saya percaya proses untuk menggabungkan semua parti politik ini hampir sukar dalam masa terdekat. Tetapi langkah yang penting yang perlu dilakukan ialah dengan memberikan peranan dan juga tanggungjawab kepada parti-parti pembangkang untuk terlibat sama di dalam pentadbiran negara melalui kita katakan bidang perundangan atau legislatif. Ini satu perkara yang perlu diberi perhatian. Di samping mungkin juga perlu dilihat dari sudut reformasi kaedah perbahasan supaya lebih beradab dan juga sopan. Betul. Itu juga satu perkara yang perlu diberi perhatian. Baik, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah Tuan Farhan dan juga Profesor Madia, Dr. Muhammad Fatih, kita akan berehat dulu buat seketika. Dan saya ingatkan lagi kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini menyaksikan secara langsung ruang bicara ini, seperti biasalah kami juga sebenarnya menyediakan ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Dan saya ulangi lagi dua talian yang kami sediakan kepada anda, 03 2697 9767, 03 2697 9768. Kita lihat kembali semula ruang bicara Bernama TV tentunya. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Parlimen ke-15 menjunjung titah diraja. Ada dua pemanggil yang sudah pun berada di talian kita. Kita ambil dulu panggilan dari Ramza dari Kelantan. Sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Ramza. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.
seperti yang kita tahu bahawa di antara 6 konsep Malaysia Madani adalah daya cipta. Jadi saya ingin tarakan pada ahli panel, apakah cara-cara untuk melaksanakan salah satu dasar Malaysia Madani itu melalui konsep daya cipta. Untuk bolehkah macam mana untuk menerapkan konsep Malaysia melalui daya konsep cipta. antara konsep itu. Okey. Itu konsep daya cipta. Okey. Faham? Okey, faham. Baik, terima kasih Ramza dari Kelantan. Satu lagi panggilan juga kita terima dari Ridwan dari Pulau Pinang, ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Tuan Takawi dan dua ahli panel. Okey, saya tadi ada yang Togo menyebutkan mengenai kos regu. Jadi saya punya persoalan itu dalam mengenai OPR yang disanakan oleh Bank Negara. Ini yang saya baca dalam akhbar. Ini yang menjejaskan orang miskin. Okey. Bolehlah ahli panel ulas dalam ini supaya kita punya kos regu untuk peminjam daripada golongan miskin ni yang tidak terjejas. Sebab apabila net OPR akan menyebabkan kos sara hidup lebih tinggi. Itu yang pertama. Okey. Itu yang kedua mengenai integriti. Integriti ni walaupun kita laksanakan, tapi yang sepatutnya kita buat satu dasar supaya masyarakat tidak terjebak dalam rasuah. Kita tengok sekarang ni walaupun kita buat dasar tetapi tidak berjalan dengan lancar. Minta ahli panel ulas dalam ini, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi ada sebut mengenai perbahasanan. Mengenai akan menjawab soalan setiap hari Selasa. Tapi kalau hari Selasa, kalau ahli parlimen dia membawa isu-isu yang tak relevan ni patut ni satu perkara yang membazirkan masa. Patutnya dalam isu adalah hari ini patutnya memberi kesedaran kepada ahli parlimen ataupun menegur kepada ahli parlimen supaya mereka membawa isu-isu yang lebih relevan supaya rakyat mendengarnya lebih berkualiti. Terima kasih minta ahli panel ulas. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Okey, menarik jugalah persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Mungkin Farhan, respon anda lah kepada beberapa perkara yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Yang mana yang mungkin anda rasa selesa untuk menjawab? Silakan. Okey, terima kasih kepada pemanggil. Mungkin saya sempat take note untuk soalan yang berkaitan dengan kenaikan OPR kan. So saya fahamlah bahawa sebenarnya bila kenaikan OPR ni akan memberi kesan kepada rakyat, terutamanya bagi golongan yang berpendapatan rendah. Dan apabila ini melibatkan dengan soal pembelian dan juga pinjaman mereka lah. Jadi saya rasa sebenarnya baru-baru ni pun ada soalan ini dibangkitkan kepada Perdana Menteri, kalau yang Perdana Menteri, tetapi saya rasa meskipun OPR ni ditentukan oleh Bank Negara, usaha-usaha yang dibuat untuk membantu rakyat kita ni dengan lebih tersasar, terutamanya yang terkesan dengan OPR, kenaikan OPR ni sebenarnya harus diusahakan juga dan harus diberitahu kepada rakyat. Sebab apa? Sebab kita tahulah bahawa ini di luar kawalan pihak kerajaan, tetapi dalam masa yang sama pihak kerajaan ni harus sentiasa bersama dengan rakyat untuk mengenal pasti apa langkah yang terbaik untuk membantu mereka apabila berlakunya kenaikan kadar OPR terhadap kos sara hidup dan sebagainya. Okey, yang kedua, saya rasa yang ketiga tu yang berkaitan dengan PMQT kan, PMQT. So saya sangat tertarik sekali bila yang bertanya tu mengatakan bahawa pentingnya sesi tersebut untuk ahli parlimen kita ni menanyakan soalan-soalan yang bernas, berbahas dengan benar. Sebab itu adalah satu platform yang diberikan untuk ahli-ahli Dewan Rakyat kita bertanya secara langsung kepada Perdana Menteri kita. Dan itu satu masa yang saya rasa bukanlah the whole day ataupun sepanjang hari. Jadi masa yang singkat. Jadi sebenarnya antara ahli Dewan Parlimen tu mereka sebenarnya juga ada kumpulan masing-masing yang mana
perlulah pemimpin mereka itu sendiri memainkan peranan dalam memastikan setiap persoalan yang ditanya itu adalah persoalan yang penting dan mustahak dan haruslah sesuai dengan keadaan semasa, daripada kita hanya melemparkan soalan-soalan yang sebenarnya out of touch ataupun tidak sejajar dengan keadaan semasa. Baik, saya juga nak dapat pandangan Prof daripada persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita. Dan tetapi sebelum itu Prof, saya juga ingin menyentuh tentang satu lagi isu yang selalu dibangkitkan. Ini berkaitan dengan titah diraja di istiadat pembukaan sidang parlimen itu sendiri. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah bersifat rutin sebenarnya, berlaku setiap kali istiadat pembukaan resmi parlimen, tetapi apa sebenarnya yang perlu dilihat secara serius oleh ahli-ahli parlimen sendiri yang mungkin menganggap titah ucapan tuanku itu adalah sesuatu yang ialah rutin dan tak, kadang-kadang ada benda-benda yang tidak diikuti dengan begitu serius, tidak diambil kira begitu serius, tindakan yang serius dan sebagainya. Dan sekarang ini pun saya nak kaitkan dengan apa yang disebut sebagai konsep Malaysia Madani itu sendiri. Jadi apakah boleh kita kaitkan dengan konsep Malaysia Madani itu dengan harapan yang telah pun dilontarkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong? Okey, kalau kita lihat upacara istiadat pembukaan Dewan ini memang berlaku pada tiap-tiap penggal, maksudnya pada tiap-tiap tahun lah. Tetapi sebenarnya acara ini satu acara yang penting kerana ia melibatkan hubungan di antara institusi diraja dan juga institusi perundangan itu sendiri. Kalau kita saksikan di dalam Perlembagaan Perkara 44 menyebut bahawa badan perundangan itu sebenarnya terdiri daripada 3 elemen, iaitu elemen pertama Yang di-Pertuan Agong, yang keduanya Dewan Rakyat, yang tiganya Dewan Negara. Maksudnya Yang di-Pertuan Agong sendiri adalah sebahagian daripada parlimen itu, dan penglibatan Yang di-Pertuan Agong adalah dari sudut merasmikan pembukaan parlimen dan juga dari sudut kuasa baginda sama ada untuk memanggil mesyuarat dengan nasihat ketua majlis iaitu Perdana Menteri dan juga membubarkan parlimen dan sebagainya. Saya kira ini satu perkara yang penting dan dalam konteks ucapan ni sebenarnya Tuan Haji, saya melihat dia mempunyai 3 signifikan. Kalau kita meneliti ucapan-ucapan Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong tadi dan juga sebelum ini, sebenarnya yang pertamanya dia mempunyai elemen kebersamaan kerana kita tahu institusi istana ini adalah berteraskan kepada konsep di dalam negara kita melalui prinsip raja berperlembagaan. Dan parlimen itu pula adalah berteraskan kepada amalan demokrasi berparlimen. Yang mana dua untuk utama pentadbiran negara ini dia bukan satu yang bertentangan dan juga berasingan, tetapi dia perlu berjalan serentak, seiring dan juga harmoni. Dan itulah ucapan ini sebenarnya menggabungkan kebersamaan Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong dengan pentadbiran kerajaan. Mana-mana kerajaan sekalipun kita dapat saksikan baginda akan memberikan ucapan-ucapan yang menggambarkan kebersamaan. Saya kira ini satu perkara yang penting. Tidak ada platform lain yang lebih sesuai melainkan platform seperti tadilah. Dan yang keduanya, ucapan ini juga menggambarkan aspek hasrat baginda di dalam pentadbiran negara. Walaupun kita tahu sebahagian daripada kandungan ucapan itu adalah hasil daripada input dari pihak kerajaan sendiri kerana maklumat-maklumat yang disampaikan oleh Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong tentunya berdasarkan kepada apa yang datang daripada pentadbiran kerajaan dan pentadbiran memberikan input berkaitan dengan apa yang dirancang dan sebagainya. Tetapi di samping input yang ada itu, baginda juga menyatakan hasrat dan juga harapan baginda sendiri terhadap pentadbiran negara, dan penekanan-penekanan yang diberikan, yang dipilih untuk menjadi elemen dalam ucapan baginda itu merupakan penekanan yang penting untuk diberi perhatian oleh menteri-menteri dan juga anggota kabinet yang lain. Dan yang ketiganya, kalau kita dapat saksikan, ia juga merupakan satu pentas bagi Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk memberikan nasihat bukan sahaja kepada ahli parlimen, kepada kerajaan, bahkan kepada seluruh rakyat melalui mesej-mesej yang baginda sampaikan. Dan kita dapat perhatikan Tuan Haji daripada teks ucapan tadi dan juga ucapan yang disampaikan tadi, sebahagian besar saya percaya bukan datang daripada penulis-penulis ucapan, tetapi datang daripada hati baginda sendiri yang menyatakan hasrat dan juga
harapan baginda terhadap kerajaan yang ada, mengharapkan kestabilan, mengharapkan perpaduan. Dan selama ini pun kalau kita saksikan itulah yang ditekankan oleh Duli Yang Maha Mulia Datuk Agong. Jadi sebab itulah kalau katakan ada pihak mengatakan ini sekadar rutin, yang tidak punya apa-apa makna, yang sekadar mengulangi dasar-dasar kerajaan, tetapi bagi saya itu mempunyai satu perkara yang besar juga yang perlu diberi perhatian, kerana ada perbezaan dengan ucapan daripada Perdana Menteri atau ucapan daripada menteri-menteri. Baik, Prof, sebelum saya dapatkan pandangan Farhan, saya juga nak dapat sikit lagi pandangan. Ini pun satu isu juga yang saya anggap cukup penting sebenarnya. Tadi pun Prof ada menyebut tentang hasrat baginda Tuanku sendiri yang ingin melihat bahawa akan wujud satu semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia secara keseluruhannya, dan baginda juga tentulah ingin melihat semangat perpaduan itu sebenarnya berkembang juga dalam parlimen itu sendiri. Prof juga ada menyentuh tentang kestabilan. Ini pun satu isu yang cukup penting. Tetapi kita juga nak tahu, Prof, peranan yang harus dimainkan oleh parti-parti pembangkang pula dalam parlimen kali ini, kerana mereka dianggap sebagai satu apa yang kita panggil sebagai satu ejen ke arah apa yang disebut sebagai semak dan imbang itu. Dan ini juga merupakan satu perkara yang cukup penting. Dan PN sebagai contoh telah menubuhkan jawatan kuasa portfolio ahli parlimen yang diumumkan baru-baru, gabungan ini diumumkan baru-baru ini. Apakah Prof melihat bahawa dengan gabungan ini PN sudah pun bersedia sebagai pembangkang yang kredibel, bertanggungjawab, berkesan, efektif, wibawa dan berintegriti? Ya. Saya melihat langkah yang dilakukan oleh PN dengan mewujudkan satu institusi khusus bagi melaksanakan tanggungjawab semak dan imbang, ini satu langkah yang baik, yang penting. Dan juga kita harapkan daripada langkah ini dapat disusuli dengan satu proses semak dan imbang yang dilaksanakan sama ada melalui pentas parlimen atau melalui kaedah-kaedah lain. Kerana kita dapat saksikan di dalam sesebuah negara, kerajaan yang mentadbir kadang-kadang ada melakukan kesilapan, kekurangan dan sebagainya. Menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk pembangkang untuk melaksanakan proses semak dan imbang ini. Maksudnya bukan mengkritik untuk meruntuhkan, tetapi mengkritik yang membina, iaitu dengan tujuan untuk memberikan pandangan-pandangan yang bernas supaya dapat dilaksanakan oleh kerajaan demi kepentingan rakyat. Saya kira itu satu langkah yang penting. Dan sewajarnya pihak kerajaan juga memberikan ruang yang baik. Maksudnya menjadikan medan parlimen misalnya sebagai satu pentas untuk memberi peluang kepada pihak pembangkang menyampaikan pandangan-pandangan mereka. Dan sebenarnya kita mengharapkanlah sama ada daripada pihak pembangkang atau daripada pihak kerajaan dapat berbahas dengan cara yang sihat, cara yang baik, cara yang berhemah. Dan rakyat menyaksikan sebenarnya apabila terdapat segelintir, bukan banyak pun, segelintir ahli-ahli parlimen yang bersikap kadang-kadang terlalu kurang beradab, dengan kata-kata yang tidak baik, mengulangi perkara yang sama dan degil, tidak mendengar arahan daripada Yang di-Pertua Dewan. Semua ini dapat disaksikan oleh rakyat. Kita mengharapkan elemen-elemen itu tidak lagi berlaku, Tuan Haji. Sebenarnya prinsip yang kita katakan kesantunan, kesopanan dan juga adab di dalam perbahasan ini, termasuklah di dalam mengemukakan kritikan ini penting, dan dia berteraskan kepada yang pertamanya dari sudut perundangan dan juga peraturan. Sebenarnya dari sudut peraturan kita sudah ada peraturan yang cukup jelas. Umpamanya kalau seorang ahli parlimen sudah bercakap, ahli parlimen yang lain tidak boleh bercakap. Itu dinyatakan secara jelas. Tetapi saya nampak itu kurang dipatuhi. Yang keduanya, dari sudut penguatkuasaan, kita dapati Yang di-Pertua Dewan Rakyat sekarang ini, Datuk Johari telah menyatakan satu hasrat yang sangat tegas bahawa ingin melakukan reformasi, terutamanya dari sudut kawalan perbahasan. Kita mengharapkan kawalan yang lebih tegas lah berdasarkan kepada prinsip peraturan Dewan sebenarnya yang beri kuasa yang besar kepada Yang di-Pertua Dewan. Tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah dari sudut sikap sebenarnya. Sikap ahli-ahli Dewan itu sendiri untuk menjadikan Dewan ini sesuai dengan namanya sebagai Dewan yang mulia dan berbahas dengan cara yang baik. Kalau di tempat lain kita boleh bermesyuarat dengan baik, kenapa di parlimen kita tidak boleh berbincang dengan tenang, dengan berhemah dan juga dengan baik.
Dan lebih penting lagi menjadi contoh kepada anak-anak, orang muda dan seluruh rakyat yang menyaksikan persidangan yang sekarang ni banyak disiarkan secara langsung. Betul. Menarik. Baik, kita juga mempunyai harapan sebegitu sebenarnya, Farhan. Kita ingin melihat ahli-ahli parlimen kita berbahas secara matang dan juga rasional. Jadi apakah anda mengharapkan bahawa ini mungkin akan terserulah dalam persidangan parlimen kali ini, ataupun mungkin akan ada lagi ahli-ahli parlimen yang suka membangkitkan isu-isu yang kadang-kadang begitu sensitif, isu-isu yang kadang-kadang mereka jangkakan ataupun mereka harapkan akan mendapat perhatian sebenarnya daripada rakyat, kononnya untuk menunjukkan bahawa kredibiliti mereka itu begitu hebat dan tinggi sebenarnya. Okey, terima kasih Tuan Haji. So, kalau dari segi mengharapkan tu memang kita mengharapkanlah supaya ahli parlimen ataupun ahli Dewan Rakyat kita ni betul-betul sebenarnya memainkan peranan mereka yang sewajarnya dan seharusnya menjadi contoh kepada rakyat dan juga anak-anak muda yang lain yang sebenarnya berminat untuk terlibat dalam bidang politik juga. Dan sebenarnya untuk ahli parlimen sendiri, mereka harus sedar bahawa mereka di situ dipilih oleh rakyat. Mereka di situ bukannya saja di sana. Mereka haruslah memainkan peranan mereka dengan penuh berhikmah dengan memastikan segala isu-isu yang berkaitan dengan rakyat itu dapat dibahaskan dan dapat dijadikan dengan dalam bentuk perundangan ataupun dan sebagainya supaya segala kebajikan dan juga soal kepentingan rakyat dapat terbela. Dan sudah tentu kalau kita lihat tadi macam mana yang Tuan Haji tanya pada Profesor tadi berkenaan dengan portfolio daripada Perikatan Nasional kan, daripada PN. Sebenarnya itu dah nampak satu bentuk positif ataupun satu gambaran positif yang diberikan oleh ahli-ahli parlimen pembangkang sendiri, bagaimana mereka ingin terlibat dalam semak dan imbang di dalam parlimen itu sendiri. Dan juga kita tak boleh lupa dengan peranan backbencher sebagai contoh di dalam kerajaan yang mereka harus menjadi bukan sahaja menjadi penyokong kerajaan tetapi bersama untuk memberi input yang kritis, input yang sangatlah berguna supaya kerajaan dapat dapat menjalankan segala dasar dan juga inisiatif kerajaan yang akan memastikan rakyat kita terbela. Okey Prof, saya juga nak dapat pandangan Prof. Ini berkaitan dengan jawatan kuasa pilihan khas parlimen dan ianya juga merupakan satu perkara yang cukup penting sebenarnya, dan dikatakan bahawa mungkin juga ahli-ahli parlimen yang tidak memegang sebarang jawatan eksekutif seharusnya lah diberi galakan untuk menyertai jawatan kuasa pilihan khas parlimen ini. Apa pentingnya jawatan kuasa khas pilihan khas parlimen ini sebenarnya, Prof? Okey, jawatan kuasa pilihan khas parlimen ini dia berdiri dalam institusi perundangan iaitu legislatif. Dia bukan daripada badan eksekutif. Maksudnya dia tidak terlibat di dalam pentadbiran tetapi terlibat di dalam peranan semak dan imbang yang merupakan sebahagian daripada tanggungjawab badan perundangan. Dan kalau kita dapat saksikan contohnya di dalam sesi yang lepas telah ditubuhkan jawatan kuasa pilihan khas menimbang rang undang-undang khususnya rang undang-undang berkaitan dengan lompat parti, dan dia dapat dilaksanakan dengan begitu baik yang mana melibatkan semua pihak daripada semua parti dan akhirnya menghasilkan undang-undang yang ada. Di samping itu ada jawatan kuasa pilihan khas berkaitan dengan pertahanan, hal ehwal dalam negeri, berkaitan hak asasi, kesaksamaan gender, jawatan kuasa pilihan khas berkaitan dengan hubungan antara negeri-negeri dan persekutuan, dan juga jawatan kuasa pilihan khas dari sudut pelantikan ke jawatan-jawatan utama kerajaan. Dan terganggu sedikit talian. Okey. Silakan Prof. Boleh ya? Ya. Jawatan kuasa pilihan khas yang lain termasuk dari sudut integriti dan sebagainya yang saya kira semuanya merupakan satu langkah yang penting bagi memastikan ahli-ahli parlimen ini mempunyai peranan. Yang pertamanya, ahli parlimen di kalangan backbencher yang tidak ada jawatan eksekutif, mereka boleh berperanan sebagai anggota jawatan kuasa pilihan khas. Begitu juga anggota pembangkang. Dengan sendirinya, saya sebut tadi sebagaimana saya nyatakan, dengan sendirinya kita dapat mengurangkan pergeseran di antara pihak kerajaan dan juga pembangkang, khususnya di kalangan ahli parlimen. Kerana kalau kita dapat saksikan
apabila mesyuarat atau persidangan dilaksanakan dalam konteks parlimen atau Dewan Rakyat itu sendiri, kebiasaannya muncul kecenderungan-cenderungan untuk tunjuk hero, untuk tunjukkan kehebatan di antara satu sama lain. Tetapi ahli parlimen ini, apabila mereka bermesyuarat dalam jawatankuasa tertutup melalui jawatankuasa pilihan khas, mereka lebih mengutamakan kebersamaan, kerjasama dan sebagainya, yang mana dengan cara ini dapat mengeratkan hubungan antara pemimpin-pemimpin kerajaan dan juga pemimpin pemangkat. Dan bagi saya ini satu proses yang sangat sihat untuk mewujudkan politik yang matang, kerjasama di antara ahli-ahli politik dan seterusnya, membawa kepada perpaduan di kalangan rakyat negara kita, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, ya, mungkin anda juga ingin menambah, tak tahulah. Ataupun kita lontarkan satu lagi persoalan. Ini bayangan sebenarnya apa yang diharapkan oleh rakyat daripada persidangan parlimen kali ini. Tentunya lah kita tahu banyak isu yang akan dibangkitkan, tetapi yang menjadi perhatian daripada rakyat ialah tentang pembentangan belanjawan 2023. Apa yang ingin anda lihat sebenarnya, Farhan? Okey, baik sekali. Pertama sekali, bagi tahun ini sebenarnya menarik. Sebab apa? Sebab pertama, dalam satu sesi yang sama kita ada titah diraja dan juga belanjawan. Okey. Dan sebenarnya belanjawan ini sudah tentu satu perkara yang dinanti-nantikan oleh rakyat kita, dan juga ingin melihatlah apakah sebenarnya peruntukan yang akan diberikan kepada kementerian-kementerian yang akan melaksanakan segala dasar-dasar dan juga inisiatif untuk rakyat. Dan sudah tentu untuk belanjawan 2023 ini kita mengharapkan supaya seperti mana yang telah pun dimaklumkan dalam titah diraja pada hari ini, kita dapat lihat bahawa semuanya berkait rapat dengan apa yang mahu dilakukan oleh kerajaan dari segi aspek penjagaan sosial masyarakat dan sebagainya, dan juga bagaimana kerajaan ini begitu berkomited untuk sebenarnya memastikan negara kita ni dapat mencapai sebuah negara yang fully digitalized. Maknanya dari segi ekosistem digital dalam negara kita ni dapat dibangunkan dengan sebaik mungkin. Sebagai contoh, kalau kita lihat, memanglah kita nak ada digital dan sebagainya, tapi infrastruktur untuk memastikan teknologi itu dapat tercapai ke semua pihak dan ke semua penduduk di rakyat Malaysia ni perlu diberikan keutamaan agar segala aspirasi kerajaan dalam menguatkan ataupun mendigitaliskan aspek ekonomi negara kita ni dapat berjalan dengan jayanya. Sebab itulah perlunya ada usaha dan juga peruntukan yang diberikan oleh kerajaan supaya apapun dasar-dasar yang diberikan, sebagai contoh kalau kerajaan mampu untuk mendigitaliskan ini, akan memberi kesan dari segi aspek perniagaan ataupun ekonomi sebagai contoh. Sebagai contoh yang bagaimana yang dilakukan oleh dasar keusahawanan negara nasional tahun 2030, yang di mana mereka mahu memperkasakan pengusaha mikro, kecil dan juga sederhana, supaya mereka ni dapat digitaliskan business operation mereka. Dan ini dapat dilaksanakan dengan adanya infrastruktur teknologi yang akan membantu rakyat kita ni sebenarnya mendapat manfaat daripada digital itu sendiri. Ya. Baik, Prof. Ini pun satu lagi perkara yang ingin saya dapatkan pandangan Prof sebenarnya. Yalah, tadi pun Prof ada juga persoalan yang dibangkitkan berkaitan dengan apa yang disentuh oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, iaitu berkaitan dengan integriti dan juga rasuah itu sendiri. Dan isu ini seolah-olah berlarutan tanpa ada satu penyelesaian yang diharapkan, dan saya percaya rakyat juga tertunggu-tunggu sebenarnya sejauh manalah parlimen kali ini mungkin akan membangkitkan isu ini, dan kemudian jalan penyelesaian yang lebih efektif, yang lebih positif mungkin akan dapat dicetuskan melalui persidangan parlimen kali ini. Pandangan Prof? Ya, isu ini satu isu yang sangat-sangat penting yang menjadi satu cabaran kepada setiap pentadbiran kerajaan. Kita tahu sebelum ini sudah ada pelan anti rasuah, pelan integriti negara dan beberapa dokumen-dokumen penting yang menjadi rujukan untuk memastikan wujudnya integriti dan juga pentadbiran yang bersih. Saya kira dari sudut teorinya sudah banyak perkara yang kita bincangkan, cuma tinggal lagi adalah dari sudut tindakan. Dan cabaran yang terbesar, Tuan Haji, saya dapat saksikan ialah dari sudut mewujudkan
satu peraturan yang jelas bagi mengawal dana politik. Kita tahu parti-parti politik merupakan entiti yang penting di dalam pembangunan negara, kerana daripada mereka lah wujudnya pentadbiran dan juga pemerintahan negara kita. Tetapi parti-parti politik ini mereka memerlukan pembelanjaan untuk terlibat di dalam pilihan raya dan juga menguruskan parti yang saya kira mempunyai keperluan pembelanjaan yang sangat besar dengan saingan politik yang ada sekarang ini. Tetapi persoalan yang timbul, dari manakah parti politik ini boleh mendapatkan wang? Kerana jika mereka mengharapkan yuran keahlian daripada ahli-ahli, tentunya tidak cukup untuk menampung pembelanjaan. Begitu juga mengharapkan derma-derma juga sukar. Sebab itu kita dapat saksikan wujud amalan-amalan, contohnya sumbangan politik daripada syarikat-syarikat yang kadang-kadang mempunyai tender atau kontrak dengan kerajaan, memberi sumbangan kepada parti-parti politik. Sebenarnya satu perkara yang perlu dikawal, umpamanya perlu ada satu pengisytiharan yang jelas untuk setiap sumbangan politik yang dilakukan. Sehingga di dalam peraturan sekarang ni Tuan Haji, tidak ada satu keperluan undang-undang yang mensyaratkan supaya pengisytiharan dibuat terhadap semua sumbangan politik yang diberikan oleh mana-mana syarikat kepada parti-parti politik. Ini satu perkara yang menyebabkan atau membuka ruang rasuah dan juga penyelewengan, kerana mereka yang dapat projek tentunya ingin terus mendapat projek, dan dengan cara terus mendapat projek dengan memberikan sumbangan kepada parti politik, terutamanya yang memerintah. Dan begitu juga kita dapat saksikan kadang-kadang berlaku di dalam beberapa kes mahkamah. Umpamanya kes yang pernah berlaku seperti yang melibatkan bekas ahli parlimen Putrajaya yang didakwa kemudiannya bebas atas kerana kita dapat saksikan sumbangan politik itu diberikan masuk ke akaun peribadi atau diberikan kepada individu pemimpin politik, tetapi dengan alasan untuk digunakan pada tujuan parti. Dan mengikut undang-undang kita itu bukan satu kesalahan. Sedangkan dari sudut logiknya ia membuka ruang salah guna kuasa yang sangat luas, yang membuka ruang kepada penyelewengan dan sebagainya. Dan bagi saya isu-isu ini sangat penting, dan cabaran kita sebenarnya ialah yang akan membuat undang-undang ini, kita mengharapkan pemimpin-pemimpin politik, dan saya tidak tahu adakah pemimpin politik ini sanggup membuat undang-undang yang mengikat mereka sendiri. Ini satu cabaran juga sebenarnya. Betul. Tidak kira daripada parti politik mana, saya tak tahu parti manakah yang sanggup meluluskan undang-undang yang mengikat mereka sendiri dari sudut sumber keuangan. Dan kalau kita saksikan sebenarnya draft Akta Dana Politik ini sudah ada, sudah disediakan oleh pihak pentadbiran, cumanya tinggal untuk diluluskan dan dibincangkan dan dibawa ke parlimen. Dan inilah cabaran yang saya kira yang berlaku apabila kita bercakap soal integriti, soal rasuah, termasuklah kes-kes yang besar. Sebahagian besarnya berpunca atas alasan untuk memberikan atau menyediakan dana bagi tujuan pembiayaan politik. Dan selagi kita tidak ada satu undang-undang yang jelas yang berkaitan dengan dana politik, saya kira isu rasuah ini amat sukar untuk ditangani, dan rakyat memberi peranan sebenarnya pada badan awam, pergerakan sosial, menekan kerajaan dan juga parti-parti politik ini agar melaksanakan undang-undang dana politik. Di dalam manifesto beberapa parti atau beberapa gabungan seperti PN dan juga PH, kalau saya baca, saya lihat ada janji untuk melaksanakan Akta Dana Politik. Kita mengharapkan janji ini dilaksanakan dan diteruskan. Janji dilaksanakan dan diteruskan. Kita ada 2 minit saja lagi Farhan. Ialah ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memenuhi segala janji-janji yang telah pun dibuat. Tetapi apakah anda yakin bahawa dengan pengalaman, dengan kredibiliti yang ada kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin apa yang dijanjikan itu akan dapat dilaksanakan? Okey, soalannya agak paling baiklah, agak personal lah. Okey, saya rasa apa yang perlu kita sekarang ni bersetuju bersama adalah bahawa pada masa ini kerajaan ini telah pun cuba yang terbaik untuk memastikan mereka mencapai agenda perpaduan untuk rakyat itu. Dan saya lihat dari segi prestasi sekarang sebenarnya Yang Amat Menteri telah pun berjaya memenangi hati rakyat dalam mengembalikan semula keyakinan rakyat dalam kerajaan supaya kerajaan dapat jadi champion kepada segala permasalahan rakyat. Dan saya rasa dengan segala
pengalaman beliau dan juga dengan sokongan padu yang diberikan kepada beliau oleh ahli-ahli parlimen dan juga kabinet beliau sendiri, saya yakin bahawa Perdana Menteri kita dapat menjalankan tugas beliau dengan baik dan sebagainya. Dan saya rasa Perdana Menteri sendiri sebenarnya seorang yang begitu sensitif juga sebenarnya, iaitu begitu peka dengan apa isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat, dan beliau sentiasa terbuka untuk memberikan pandangan beliau dan juga memberi penjelasan agar rakyat kita ni tidak berasa sanksi ataupun doubt kepada Perdana Menteri kita sendiri. Itu sahaja. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Farhan Rawi. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Fadi Yusof, dan yalah, saya cukup gembira sebenarnya, selesa sembang-sembang bersama dengan kedua-dua tetamu ini. Cuma kita mengharapkan mungkin di masa-masa yang akan datang Profesor Madya, Dr. Muhammad Fatih mungkin boleh bersama saya di studio Ruang Bicara ini, kerana banyak lagi persoalan menarik sebenarnya yang ingin kita kongsikan. Dan tentunya terima kasih kepada Farhan, walaupun terlewat sedikit tetapi itu perkara biasalah bila kita bercakap tentang Kuala Lumpur dan traffic jam. Ini juga mungkin sesuatu yang perlu dibincangkan dalam parlimen juga sebenarnya. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, yang sentiasa kami tepati sebenarnya, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Masih.